interview manager. So siapa manager, siapa itu manager mana yang kita nak interview kan malam ni. Okey, semua mesti nak tahu kan. So di dalam ruangan chat tu, Ali nak tengok siapa first time, okey. First time yang join manager live interview ni. Okey, siapa yang first time tekan 1. Okey, tekan 1. So kita nak kasih panas malam ni. InsyaAllah, okey, insyaAllah. So insyaAllah kehadiran anda malam ni akan beri impact 360 darjah pada diri anda. So ambil orang value banyak-banyak, take ilmu, catat ilmu yang anda boleh tulis. Sebelum kita teruskan, saya Ali Munawar bin Abdul Latif, husband kepada Hasnida Hashim yang semua orang dah kenali dalam Rich Academy ni. Ali Nida. Saya lah Ali Nida. InsyaAllah saya akan jalankan tanggungjawab sehabis baik malam ni untuk interview pasangan hebat kita ni. Sebelum ni kita hanya interview manager secara solo. Kita interview manager ni solo je. Daripada mula interview manager ni sampai sebelum ni solo saja. Tetapi malam ni kita kasih gempak sikit, lain sikit pada yang lain. Kita akan buat dua. Interview dua manager. Kira ni jarang-jarang sekali kita buat. So malam ni yang dua tu bukan untuk menyanyi. Yang tu relax. Bukan kita nak suruh menyanyi, tapi kita nak ambil ilmu malam ni. Ilmu yang sangat-sangat berguna. Itu tapi Ali minta anda chat-chat anda tu dapat membantu memberi semangat dan membakar kepada speaker kita malam ni, insya-Allah. Tapi siapa yang excited nak tahu siapa manager ni, manager mana yang Ali nak interview malam ni kan? Tekan satu. Yang ni pasangan duet ni, bukan calang-calang yang ni. Yang mana yang dah tekan satu tu bagi fire sikit untuk speaker kita malam ni. So energi anda semua memang sangat kami perlukan dalam live ni. Terutamanya speaker kita untuk malam ni. Malam ni juga julung kalinya dalam slot live interview kita, saya ingin menjemput dua ataupun pasangan iaitu manager Abang Yusof dan Kak Ros. Manager Abang Yusof dan Kak Ros. Semua kenal kan? Yang mana belum mengenali, inilah manager Yusof dan Kak Ros. So kita tengok sedikit pengenalan lah tentang pasangan ni. Pasangan suami isteri yang telah berada dalam bidang perniagaan tradisional. Yang tu yang saya kata malam ni. Ilmu tradisional selama 20 tahun dah Abang Yusof dan Kak Ros ni. Bukan calang-calang usahawan. Mempunyai 5 orang cahaya mata. Dan buat forever secara sampingan. Selama setahun lebih dah. Tetapi walaupun dia orang ni, secara sampingan, kita tengok pencapaian yang hebat pasangan ini di Forever. First manager dalam rangkaian Zolinda. Kita tengok first manager dalam rangkaian Zolinda. Pernah pecah rekod menjadi supervisor dalam masa sebulan sahaja. Hebat tu. Pernah hit 29 recruitment dalam masa sebulan. Yang ni yang paling panas ni. Kalau anda rasa 29 recruitment tu panas, letak api, kasih bakar lagi. Itu menjadi 5 CC Achiever Club Malaysia 2019 dan 2020. Mencapai insentif ALO Ambassador Malaysia 2020. Now pasangan ni on track ke F2D tahun ni.
on track dan on track ke Eagle Manager 2021. Oh, Masya Allah. Nampak? Hebat. Walaupun hanya sampingan, nampak? Pada awal di Forever, okay, hanyalah sebagai pengguna untuk masalah kesihatan dan terus mengambil peluang bila lihat sangat jelas tentang kehebatan dan kelebihan di Forever Living. Mereka semakin bersemangat membantu orang lain dari segi kesihatan dan menjana income di sini. Okay, di mana telah menjadi pendorong buat mereka untuk terus berjuang di Forever Living. Okay, apakah rahsia di sebalik kejayaan yang mereka perolehi? Yang ni kita nak tahu malam ni. Bagaimana perjalanan mereka sebelum jumpa Forever dan selepas jumpa Forever? Apakah cabaran yang perlu mereka hadapi dan sudah semestinya adalah tip pasangan hebat ini akan berkongsi dengan kita malam ni. Masya Allah. Hebat. Hebat sungguh. Okay. Manager Yusof Nita, Manager Yusof Nita ataupun dikenali dengan Manager Yusof Nita lah, Kak Ros dan Abang Yusof ni. Okay. So, dan untuk julung kalinya sebelum saya start, okay. Dan untuk julung kalinya juga, MC kita pada malam ni adalah seorang jejaka Malaya. Sebelum ni semua perempuan. So malam ni saya yang seorang lah jejaka. Ni siapa yang jejaka dalam live ni, tolong tag saya jejaka. Bagi support kat saya sikit, saya ni jejaka. Tulis dalam tu, dalam ruang chat, saya jejaka. Okay. So, kita teruskan yang dinanti-nantikan pasangan hebat kita, manager Abang Yusof dan Kak Ros. Assalamualaikum. Abang Yusof dan Kak Ros, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Khabar baik? Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu untuk pengetahuan semua malam ni Kak Ros hari ni dengan Abang Yusof tutup kedai awal. Tutup kedai awal. Pernah Abang Yusof sebelum ni tutup kedai macam ni? Belum Ali. Sebelum ni selalu tutup pukul 10 malam Ali. Hari ni saja kami tutup pukul 6 petang Ali. So dia. Pernah ke sebelum ni buat macam ni? Tak pernah Ali. Tak pernah ya noh. Tapi momen yang hebat lah kan untuk kita semua So untuk orang yang berniaga macam Abang Yusof dan Kak Ros ni adalah satu pengorbanan yang hebat lah. Sebab dia orang boleh bagi full komitmen. Okay, siapa yang datang live pada hari ni memang anda memang terbaik lah, sebab dia orang boleh bagi full komitmen untuk bagi live interview malam ni kat anda. Nampak. So Abang Yusof, so semua dalam Riz Academy dah mengenali Kak Ros dan Abang Yusof. Okay, especially dalam Riz, dia orang memang teruja, dan Kak Ros dan Yusof ni adalah dia orang dah dikenali sebagai Yusof Nita Yusof Nita. So siapa yang dalam ni baru post time yang type 1 tadi, okey, ini adalah pasangan yang hebat, iaitu manager Yusof Nita. Dalam Riz Academy kita kenali sebagai manager Yusof Nita. Okey. Itu adalah salah satu trademark lah. Okey, jangan kita buang masa lagi. Okey. Jadi malam ini kita nak dengar lah kita nak dengar sedikit perkongsian di sebalik back story ataupun background tentang Abang Yusof dan Kak Ros sebelum join Forever ni. Kan, mungkin boleh cerita sebelum ni Kak Ros dengan Abang Yusof kerja apa kan kat kami, jadi bolehlah kongsi-kongsi kan, insyaAllah. Dan sekarang ni sebelum yang Forever ni, apa bisnes yang Abang Yusof buat? Saya serahkan kepada Abang Yusof dan Kak Ros. Terima kasih Manager Ali. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya dan Kak Ros mengucapkan terima kasih kepada Riz Academy kerana memberi peluang kami untuk menceritakan pengalaman dan perjalanan kami dalam perniagaan Forever Living ni. Tujuan kami nak menceritakan kami punya pengalaman ni, tujuan dia untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita mengambil apakah yang ada di dalam Forever Living ni dan bagaimanakah kami mengharungi kisah tu. Kemudian kita dapat
sama-sama mengambil inspirasi dan kita dapat kita dapat membuka peluang, membuka pintu rezeki untuk kawan-kawan kita yang lain. Okey. Okey. Okey, siapa yang dah kenal nama saya? Ada yang dah kenal nama saya kat sini? Okey, tak apa. Okey, nanti nak cerita. Okey. Nama penuh saya Abang Yusuf, nama saya adalah Yusuf Osman. Okey, nama saya sama dengan sama nama bapa saya tu. Sama dengan Kak Yus, iaitu Osman. Okey, insya-Allah. Nama pun dah nama bapa sama, harap-harap saya pun insya-Allah akan jadi macam Kak Yus. Okey. Saya berumur 55 tahun. Dan dilahirkan di Pulau Pinang, di Kepala Batar Pulau Pinang. Okey. Kami dah menetap di Sungai Petani sekarang dan kami luar ni berniaga secara full time. Okey. Sebelum tu kami adalah pekerja makan gaji. Kami mengambil keputusan untuk berniaga. Sekarang dah perniagaan kami dah 20 tahun. Okey. Sekarang ni kami buat part time. Part time dalam Forever ni adalah part time. Kami buat 2 kerja dalam satu lah. Okey. Dalam perjalanan perniagaan ni yang tunjuk ni adalah kedai kami. Kedai kami yang berada sekarang. Dah 20 tahun kami buka kedai ni. Jadi alhamdulillah dengan kedai ni lah juga kami dapat menyara kehidupan keluarga kami. Okey. Dalam perjalanan hidup saya dan Kak Ros ni, dalam perjalanan kami dalam kehidupan dan juga perniagaan Forever Living ni, apa yang paling best sekali ialah saya ni sebenarnya dapat kekuatan daripada seorang insan yang selalu mendampingi saya waktu saya susah dan senang. Okey. Saya ni kadang-kadang rasa ada masalah, insan ni lah yang selalu memberi semangat. Insan ni sebenarnya dia punya semangat sangat-sangat kuat. Sampai macam mana saya berada sekarang ni, ke tahap kami di Forever Living ni, kekuatan tu mai daripada insan ni. Siapa nak kenal siapa dia? Okey, di sinilah. Inilah insan yang saya maksudkan tadi. Okey. Ni nama dia Kak Ros. Okey, Kak Ros boleh ceritakan sikit apa butir-butir kisah Kak Ros tu? Nama? Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam ceria. Alhamdulillah lah. Dalam Rich Academy ni, mungkin ada yang dah kenal Kak Ros. So, yang baru-baru join Rich Academy ni maybe belum kenal Kak Ros kan. So, nama sebenar Kak Ros ialah Rosnita binti Nordin. Okey, Kak Ros berusia 48 tahun. So, Kak Ros ni berasal dari Sungai Dua Batues. Okey. Dan Kak Ros adalah satu-satunya anak sulung daripada 6 adik-beradik yang kesemuanya adalah lelaki. Okey. So, Kak Ros dan Abang Yusuf telah berumah tangga selama 28 tahun. Dah lebih 28 tahun lah. Dan kami memiliki 5 orang cahaya mata. 3 lelaki dan 2 perempuan. So 2 orang anak Kak Ros telah pun bekerja. 3 orang lagi masih bersekolah. So anak sulung Kak Ros berusia 27 tahun. Lelaki ya. Dan masih single. Dan Kak Ros pun masih belum ada penantu lagi lah. So anak bongsu Kak Ros berusia 9 tahun. So inilah serba sedikit latar belakang Kak Ros yang anda mungkin nak tahulah. So dan lagi Abang Yusuf tolong sambunglah. Okey, terima kasih. Okey, ni nak okey, dalam ni ada tak yang nak tahu macam mana Abang Yusuf dengan Kak Ros ni boleh berkahwin dan berkenalan?
Ada yang nak tak? Okey, ada kalau ada yang nak, tolong tulis kata nak. Adakah? Kalau tak Ada nak kita skip je. Kita terus ke tempat lain. Adakah nak? Okey, tak apa teman. Okey. Okey, cerita dia macam ni je. Sebenarnya saya dengan Kak Ros ni kahwin bukan daripada bercinta sebenarnya. Sebenarnya adalah pilihan keluarga. Kami dah berumur lebih 55 tahun. Jadi orang zaman dulu ni kahwin kebanyakan daripada pilihan keluarga. Kami selepas kahwin barulah kami start bercinta. Okey, nak cerita lagi pertemuan kami yang pertama sekali di mana, di Pantai Merdeka. Itulah first tu pun pertemuan tu pun cerita dia keluarga Kak Ros dan keluarga saya bawa pergi jumpa. Ni stay orang dulu. Bukan stay orang dulu ni. Okeylah. Kemudian selepas kami pertama kali di ini kami mula jatuh cinta. Kemudian terus kami kata kita terus bertunang, kemudian tak lama terus kahwin. Dan alhamdulillah sampai sekarang dah 28 tahun kami mendirikan rumah tangga dan harap insya-Allah kami sampai ke akhirat nanti, ke akhir hayat. Okey. Itulah sebab sikit kisah background kami. Okey, Manager Ali, itu je. Boleh? Nampak. Pasangan yang kisah kenalan yang sangat sweet couple. Okey, siapa rasa sweet couple? Type bawah tu sweet couple, come on. Okey, penciptaan selepas kahwin penciptaan selepas kahwin. Yang inilah kata jodoh daripada Allah Taala. Okey, kita yang pada bercinta selepas kahwin. So yang paling menarik kat sini apa yang sweet couple ni, okey, yang paling menarik kat sini Cinta Pantai Merdeka tu. Tempat tu Pantai Merdeka, Cinta Pantai Merdeka. Siapa tahu lagu tu Taib, saya tahu. Yang inilah orang yang cinta Pantai Merdeka dan lagu-lagu yang ada dalam kita duk dengar selalu tu. Okey. So tapi malam ni haram maaf lah kita cakap pasal Cinta Pantai Merdeka tu lagu, tapi bukan nak ada 7 lagu, tak ada. Okey, kita nak ada ilmu malam ni. Okey, insya-Allah. So kita teruskan lagi. Ahli percaya apa saja dalam dunia ni kita nak kecapi kejayaan macam Kak Ros sendiri dengan Abang Usop 20 tahun, okey. 20 tahun buat bisnes. Okey. So kita nak tahu juga apa cabaran yang Kak Ros dengan Abang Usop lalui, okey, semasa di platform lama. Okey, maksud kata masa macam mana nak buka kedai, okey. Kerana Kak Ros dengan Abang Usop lalui lah sama-sama kerja, okey. So boleh tak kongsi sikit yang kami malam ni pengalaman ataupun cabaran yang Kak Ros dan Abang Usop lalui. Okey, Manager Ali. Okay. Nak cerita pengalaman dan pengajaran cabaran dulu Cabaran kita nak tahu cabaran dulu. Okey, terima kasih. Ni saya bagi Kak Ros cerita tentang ni pengalaman dan cabaran ni. Okey. Cabaran dalam perniagaan lama Kak Ros, sebenarnya sebelum Kak Ros dan Abang Yusuf membuka kedai ni, perniagaan kami adalah kedai fotostat dan alat tulis. Kami bekerja sebelum tu kami adalah seorang pekerja, bekerja di 2 buah syarikat swasta, bahagian perakaunan dan shipping department. Kak Ros lah selama 9 tahun. Dan Abang Yusuf pula bekerja selama 16 tahun dengan syarikat Singapura di Perai sebagai pelukis grafik. Dan Abang Yusuf adalah satu-satunya pekerja lelaki Melayu di syarikat tu. Dan memang beliau handalah dalam grafik designer. So sebelum Kak Ros nak cerita lebih lanjut, cabaran Kak Ros dalam pekerjaan dulu sebelum Kak Ros buka kedai, biasalah kita ni
kerja makan gaji. So kenaikan gaji tu amat terhad. So setahun baru nak naik berapa. Dari situ Kak Ros suka main kira-kira. Kak Ros memang suka main kira-kira. Sebab Kak Ros suka tengok long term. Jadi kat situ Kak Ros tak boleh nak bekerja dengan orang. Satu. Masalah kedua, Kak Ros masa bekerja memang Kak Ros buat betul-betul lah. Kalau bekerja memang disiplin. Kak Ros buat kerja memang betul-betul. So masalahnya adalah masalah di tempat kerja biasalah. Kita ada masalah dengan kawan sebab kita dinaikkan gaji lebih dan Kak Ros pun biasa dapat pekerja cemerlang dan Kak Ros pun dapat kenaikan pangkat. Dari situ Kak Ros terima masalah sikit lah dengan kawan-kawan yang tak setuju dengan kita macam tu. Sebab kita baru kerja dalam 3 tahun, mereka 5-6 tahun, 10 tahun tak dapat benda tu. So dari situ Kak Ros memang selalu kena bukan sebab diri Kak Ros. Tapi masalah tu datang macam tu. So dari situ susah kita nak bekerja lama. Itu pun Kak Ros kerja juga sampai 5 tahun di situ. So masalah ketiga, masa kita bersama keluarga dengan anak, dengan suami memang amat terhad. Sebab kita keluar pagi dan balik malam. Keluar pagi balik malam macam tu. So Kak Ros tak boleh terima benda ni. Tak ada life untuk family. Tu masalah-masalah masa kerja makan gaji. So dari situ kami Kak Ros banyak dalam diri Kak Ros ni banyak benda yang nak berniaga. Banyak yang nak berniaga daripada kerja makan gaji. Sebab family Kak Ros, arwah Tok Wan semua adalah peniaga. So Kak Ros banyak mungkin darah dari keturunan yang nak berniaga. Jadi Kak Ros amat berminat berniaga. So dari situ Kak Ros bagi tahu Abang Yusof, Kak Ros daripada menerima banyak tekanan dari kawan. So walaupun gaji okey masa tu, tapi Kak Ros tak boleh nak terima benda tu sebab kita nak kerja setiap hari. Bukan kita nak kerja sekejap pergi, sekejap balik macam tu, tapi tu masalah dia. Jadi Kak Ros sanggup melepaskan jawatan kerja yang baik tu dan Kak Ros terus buka kedai secara kecil-kecilan. Masa tu Abang Yusof masih bekerja. Kak Ros memulakan perniagaan alat tulis ni secara kecil-kecilan seorang diri. Masa tu memanglah kalau nak cerita cabaran dia memang sangat banyak. So memang tak akan habis. Cuma apa yang Kak Ros boleh ingat lagi yang agak rasa sedih tu memang banyaklah sebab kita seorang diri kan nak memulakan perniagaan ni tanpa suami, seorang diri. So masa tu cabaran masa perniagaan lagi banyak. Saingan daripada kedai-kedai lain masa Kak Ros buka banyak juga yang tumbuh macam cendawan jugalah kat situ, kawasan-kawasan tu semua pun nak buka kedai yang sama. Tapi saingan tu tak ada masalah juga sebab Kak Ros bukan buat alat tulis saja. Kak Ros banyak ambil tempahan yang macam perkhidmatan di situ. Di kampung tu Kak Ros saja kedai yang ada perkhidmatan buat alat, bukan saja jual alat tulis, bukan saja photostat, tapi Kak Ros ada perkhidmatan buat kad kenduri dan Kak Ros design business card, flyers macam tu.
So masa tu Kak Ros ada juga ambil tempahan macam menaik kerja-kerja menaik lah. Jadi buat surat, buat quotation, buat invoice semua boleh. Jadi kat situ perniagaan kami yang itu tak ada saingan di kawasan tu. So kat situ okey lah. Kerja semakin banyak lah. Sebab Kak Ros ambil tempahan memang harga yang Kak Ros bagi pun taklah mahal sangat. So memang dia orang banyak tempahan dekat kedai Kak Ros lah. Masalah dia sampai kerja jadi banyak dan Kak Ros terpaksa bawa balik rumah. Bawa balik rumah semua kerja-kerja tu untuk siapkan di rumah. So lagi satu apa yang asa sedih sikit tu Kak Ros buat kerja sampai seorang diri kan. Jadi Kak Ros ambil anak sekolah semua Kak Ros yang uruskan. Tengah hari Kak Ros akan tutup kedai pergi ambil anak sekolah, balik sekolah. Macam itulah kehidupan masa awal perniagaan Kak Ros dibuka. Sebab Abang Yusof masa tu masih lagi bekerja. So bila sampai tahap Kak Ros dah tak boleh nak cover sebab tempahan semakin banyak. Jadi Kak Ros, Abang Yusof pula ambil keputusan untuk bantu Kak Ros. Jadi kami berdua terus buat kerja bersama-sama lah sejak tu. Jadi dengan perniagaan ni, alhamdulillah kami berdua dapat menyara anak dulu memanglah 2 orang kan. So bila dah lama sampai hampir 20 tahun kami alhamdulillah dapat menyara anak-anak ke universiti. 2 orang anak Kak Ros dah lepas dapat diploma dan lagi seorang pun dapat degree dan dua-dua tu dah pun bekerja. Lagi kami mampu bayar rumah 2 tingkat. Kami dapat beli rumah 2 tingkat dan kami boleh selesaikan semua macam kenderaan pun dari kecil kita tukar sampailah alhamdulillah sampai kini boleh bayar semua tu. Jadi perniagaan ni memang Kak Ros sangat sayanglah. Mungkin Kak Ros akan waris ke anak Kak Ros suatu hari nanti. So Kak Ros harap untuk forever ni Kak Ros nak buat secara full time suatu hari kelak. Sebab itulah Kak Ros nak meninggalkan bisnes Kak Ros ni dengan diwarisi oleh anak Kak Ros. Itu aja Ali. Oh, Masya Allah, hebat. Hebat Kak Ros punya cabaran. Daripada orang yang kerja 8 jam office hour, nak meninggalkan satu platform, satu platform yang dah sememangnya berapa tahun dah Kak Ros cerita yang dah memang dengan pangkat dan gaji yang dah memang ada tetap. So nak terus kepada perniagaan, nak terus kepada perniagaan. Dan itu adalah satu cabaran yang bagi Ali sendiri pun memang sangat-sangat hebatlah. Dengan yang tadi Kak Ros cerita Abang Usop masih kerja, Kak Ros yang bawa anak ambil anak balik sekolah. So yang tu macam ni lah Ali nak tanya, siapa rasa cabaran Kak Ros ni hebat, anda tak hebat lah. Itu saja, pasangan ni memang hebat lah. 20 tahun buka kedai, mesti macam-macam cabaran. Dan Ali adalah antara orang yang live tengok kedai Kak Ros dan memang kedai dia orang memang sibuk sangat-sangat. Sebab kami yang berada di kawasan Tani ni bahagian ni sebenarnya di kawasan kampung. So Kak Ros dah banyak membantu. Banyak membantu orang-orang kampung dan memudahkan mereka. Sebab ada yang mungkin orang kampung yang tak ada printer kan, apa pun just semua akan ke kedai Kak Ros. Semoga pertolongan Kak Ros ni Allah Ta'ala balas dengan limpah pahala yang banyak insya-Allah. Setiap orang cabaran tak sama. Dan yang paling penting
bagaimana penerimaan bagaimana anda nak orang kata bangkit kembali daripada cabaran tu. Macam Kak Ros cerita tadi, Kak Ros punya cabaran macam mana Kak Ros bangkit kembali dengan berniaga. Okey. So okey, sekarang ni Ali nak tanya Kak Ros. Okey. Semua pastinya tertunggu-tunggulah Kak Ros dengan Abang Usop ni. Okey, sebab dah ada kedai. Okey, dah ada kedai. 20 tahun ada kedai. Tetapi macam mana boleh terjebak dengan Forever Living? Yang tu. Sebab yang tu soalan yang istimewa lah Ali nak tanya. Sebab ramai nak tahu ni dalam chat tu, siapa nak tahu type 1. Ni nak tahu ni macam mana seorang usahawan 20 tahun okey boleh terjebak dengan Forever Living. Silakan Kak Ros dengan Usop. Okey, terima kasih Li. Cerita panjang Li ni. Okey, cerita dia macam ni je. Okey. Saya dengan Kak Ros ni sebenarnya tak berapa minat dah dengan bisnes MLM ni. Dah macam-macam dah kami buat sebelum ni. Okey, cerita dia mudah je. Pada satu hari, macam cerita macam cerita dongeng apa? Tapi cerita betul ni, cerita betul. Okey. Pada satu hari datang seorang hamba Allah ke kedai saya. Ke kedai kami. Okey. Hamba Allah ni dia bawa ini yang dia bawa. Dia main kat kedai saya, dia bawa yang ni, dia kata Usop. Okey. Ni ada produk bagus anak menantu saya buat bisnes ni. Dia bawa mesej dengan borang, suruh saya sign, dia kata modal dia pun kecil, dia kata RM90 je. Okey. Saya sebenarnya dengan hamba Allah ni dah sangat-sangat kenal dah. Dia ialah bapa kepada Nida dan Linda. Okey. Sebenarnya Pak Cik Hashim ni dia dah lama dah duk mai kedai kami sebelum ni. Lepas tu lebih kurang dalam 3 bulan kami tak nampak dia. Kami pun tak tahu mana dia pergi. Lepas 3 bulan tu dia balik main ke sini, dia bawa botol ni lah. Kemudian kami pun ceritalah, tanyalah dia macam mana. Dia kata sebenarnya dia ni lumpuh. Bukan lumpuh, sorry. Dia kena stroke. 3 bulan lah, lebih kurang macam tu lah. Kemudian anak dia ni, anak dan menantu dia ni Ali, bawa dia pergi ke Brunei. Kemudian di Brunei lah mereka kenal produk Forever Living ni. Dan dengan produk ni lah Pak Cik Hashim ni dia mengambil produk ni sehingga alhamdulillah lah ni dia dah boleh berjalan. Dia cerita macam mana dia boleh berjalan. Sebelum ni dia bertungkat. Dari situ produk yang saya ambil ni mula-mula saya ambil ni sebagai tanda just nak terima je lah sebab Abang Hashim ni dah macam dah kenalan kami dah lama dah. Tak minat tapi ambil isi borang tu je. Lepas pada tu saya try minum. Bila dah try minum tu saya rasa produk ni masam. Dan saya rasa ada satu bau yang saya tak boleh tahan. Kemudian saya tak minum, saya stop minum. 3 hari kemudian Pak Cik Hashim tu mai tanya kat saya. Dia katanya, Usop macam mana aloe vera yang makan itu okey ke tak okey? Saya kata, ni Abang Hashim, saya tak berapa boleh minum lah. Dia rasa masam dan ada bau something kat tu. Lepas tu Pak Cik Hashim ni beritahu lah kat saya. Usop, produk ni sebenarnya dia scan penyakit kita. Usop ni mesti ada sesuatu masalah. Mungkin dia kata ada toksin dalam badan, dalam usus ni. Kemudian dia kata mungkin ada asma ke. Sebenarnya nak cerita saya ni dah berapa belas tahun dah kena masalah asma ni. Sampai boleh kata hampir tiap-tiap malam saya terpaksa guna inhaler. Sampai satu ketika, satu hari tu saya ingat dah hampir 3 kali inhaler habis. Saya penat sampai teruk. Isteri saya terpaksa bawa saya tengah-tengah malam pergi emergency. Alhamdulillah dengan produk aloe vera ni, Pak Cik Hashim kata makan juga, minum juga, ambil juga produk ni. Produk ni bagus.
dia dapat merawat kita. Okey, alhamdulillah. Selepas saya ambil produk ni dah setahun dah 3 bulan dah. Sebab saya join dulu bulan Julai. Dah setahun lebih dah. Sampai hari ni alhamdulillah asma saya tak tahu entah pergi ke mana. Hilang terus. Alhamdulillah lah. Kemudian di samping tu saya pun ada lah masalah diabetes. Diabetes ni keturunan mak saya, abang saya. Saya terus kena diabetes tapi tak seteruk lah. Bacaan pun lebih kurang dalam 11 lebih gitu je. Kemudian lepas saya ambil produk ni, alhamdulillah diabetes saya hilang. Kemudian okey, tak mau cerita panjang lagi, saya nak cerita macam mana saya boleh jadi buat bisnes ni sampai saya jadi join VIP, kemudian terus buat bisnes ni. Cerita dia ni lagi best. Okey, nak dengar ke? Okey, macam ni cerita dah. 2 hari lepas pada tu, Pak Cik Hashim abang kat saya, nanti anak menantu dia Ali balik dari Brunei nak cerita plan dekat saya tentang perniagaan ni. Saya sebenarnya tak maulah dengar ni. Dah letih dah meniaga produk MLM ni. Kalau boleh saya nak meniaga yang saya duk buat dia lah ni je. Tapi disebabkan respect kat Pak Cik Hashim ni, saya kata tak apalah, saya dengar lah. Okey. Balik Ali daripada Brunei, dia mai kedai saya ingat ada 2-3 kali juga sebelum tu. Tapi plan dia cerita tu saya masih tak berapa nak faham lagi. Sampai satu hari, dia kata, dia mai kat saya, dia kata, Bosok, okey, esok kau use leader, dia kata. Duduk di Riyadh, Arab Saudi. Dia kata dia balik main nak cerita tentang plan dan perniagaan Forever Living ni. Saya kata, okeylah, saya pun tak kenal siapa youth leader ni. Okey, cerita dia, duduk esok hari, Ali dan Nida ni bawa main youth leader dengan Razwan ke kedai saya. Saya pun tengok dua insan ni, saya tengok macam tu je lah sebab saya memang tak kenal dia. Habis tu, youth leader ni dia bawa main, kemudian dia kata dia, bukan, sebelum ni tak main lagi. Dia plan dengan saya nak pergi ke Pasar Tani Sungai Tani. Pagi tu saya dah plan dengan Ali, kita nak pergi Pasar Tani. Ali kata nak buka boot lah apa benda lah. Okey, tak apalah. Pagi-pagi tu saya pun pergi tunggu kat Pasar Tani. Ali dengan Nida dan youth leader Razwan ni pergi kat sana. Yang youth leader ni hari tu saya tengok dia memang dahsyat lah. Dia bagi terkejut habis orang kawasan kawasan Pasar Tani tu habis terkejut. Dia buat heboh kat sana. Orang tengok dia ni tak pernah lagi sampai manusia yang main buat macam ni. Inilah pertama kali dia kata ada seorang perempuan main buat macam ni. Dia siap beli produk bagi free lagi. Itulah pengalaman yang saya tengok di Pasar Tani hari tu. Okey. Kemudian Ali kata, okey, dia nak bawa youth leader petang hari tu jugalah. Petang tu dia nak bawa ke kedai kami nak cerita tentang perniagaan ni. Okey. Mai petang tu lebih kurang dalam pukul 4 petang, dia bawa lah youth leader dengan Razwan ni mai kat kedai kami. Mula-mula sekali dia tanya kami lah, minat tak nak buat berniaga ni, Forever Living ni. Saya kata, ni saya bagi Ros lah. Kak Ros lah yang ni dengan dia. Saya sebenarnya tak upah nak layan dah. Letih dah kan. Okey. Masa dia cerita masa dia tengah cerita dekat plan perniagaan Forever Living ni dekat Kak Ros, saya sebenarnya tengok kali macam tu je. Saya kerja komputer saya tu banyak. Saya duk sambung kerja saya. Kemudian saya dengar lah dia cerita. Tapi nak beritahu kat hampa apa benda ni tau. Yang si youth leader ni bila dia cakap, semua orang yang duk lalu lalang masuk kedai saya, dia pun terkejut. Boleh tak terkejut?
Dia cerita, sekali dia cerita rasa saya dekat 100 meter boleh dengar. Oh, kedai sebelah pun boleh dengar. Inilah youth leader. Tapi masa tu saya masih tak kenal lagi. Ada jiran kedai saya tu kata, dia ni berkeli apa ni? Lekas tengah ni. Bila selepas youth leader balik tu, dia kata, berkeli apa? Saya kata dia promote forever living. Okay. Yang boleh jadi saya tertarik dalam bisnes yang youth leader cerita ni. Dia cerita Kak Ros ni, dia cerita plan, dia kata jangan join lagi. Saya terkejut apa pasal jangan join lagi. Bila dia cerita nak suruh kami join ke, jangan join ke. Ini yang saya kata, oi, pelik ni dia suruh kami berniaga kan, tak mau ke. Lepas tu dia cerita lagi, saya duk main saya punya laptop lah. Dia cerita sekali lagi, dia kata jangan join lagi. Apa benda ni dia kata jangan join lagi. Tak penghabis. Dia cerita habis, baru dia kata ini baru kita nak kena join. Okey. Betul tak? Betul Kak Ros? Macam mana Kak Ros berminat hari tu ke macam mana Kak? Lepas dia cerita memang tak boleh tidur malam. Memang tak boleh tidur malam. Sebab Kak Ros ni memang duk lihat pada plan masa tu. Sebab dia cerita pasal plan tu fun. Macam simple. Sebab kami buat pelaburan masa tu, memang nak join, kena sampai ribu-ribu. 3-4 ribu, 5 ribu macam tu. Jadi bisnes ni RM90. RM90 tu sikit kan. Lagipun dapat produk, tak ada masalah. Jadi memang best lah kalau kita join macam ni. Dan hanya 1550 dia cakap. 1550 ni dengan dapat produk banyak lagi. So memang senang lah. Tak payah nak susah-susah buat loan. Jadi masa tu lah kami rasa teruja juga ni benda ni. Lagipun produk dia boleh selamatkan suami Kak Ros ni. Alhamdulillah. Sebab tu Kak Ros hampir berminat lah. Tapi selepas pada tu kita ada pergi event. Sebelum kita join VIP tu lah. Okey. Selepas 2 hari pada tu Ali kata kita ada event dekat branch BM. Jadi kami pun join lah untuk pergi tengok event tu. Masa tu kami masih tak buat keputusan untuk buat VIP lagi. Lepas pada tu apabila kami dengar talk daripada youth leader itu yang memang bersungguh-sungguh, kami ambil keputusan, malam tu kami ambil keputusan, esok kita pergi bawa keluar duit. Esok terus pergi bawa keluar duit, hari Jumaat hari tu kami terus cuti, pergi dengan Ali, ambil barang yang bernilai 1,800 nilai dia, okey. Terus kami jadi ahli VIP. Lepas pada tu, kami ni jenis, kalau kami nak buat, kami tak tunggu. Bila kami nak pandai apa semua, kami tak payah pandai. Kami buat je. Kami promote je. Jadi cara dia, kami mula-mula sekali dapat produk ni, mula-mula sekali kami promote adik kami. Adik Kak Ros. Orang yang pertama sekali join. Kemudian, saya pi cerita kat abang saya. Abang saya, dia mengalami masalah diabetes yang teruk. Kalau ikut bacaan, dia punya bacaan kencing manis tu, sampai tak ada bacaan sebenarnya. Saya kata, ni, abang, masuklah, belilah produk ni. Saya paksa sebenarnya, dia tahu. Bukannya saya suruh try, saya kata paksa. Ambil produk ni, saya kata, ambil ni aloe vera ni dengan minyak ikan. Saya kata dia, ambil produk ni, insya-Allah. Penyakit, kita boleh rawat dengan produk ni, tempoi, saya kata ada. Lepas pada tu dia pun tak cakap banyak, dia bayar kat saya, dia terus join member. Masa tu dia jadi ahli biasa lah. Lepas pada tu dia memang konsisten ambil, dia kata lepas dia ambil botol pertama aloe vera ni, dia kata dah rasa ada tenaga,
Dia pun dah rasa okey sikit. Lepas pada tu dia call saya, dia kata dia nak ambil lagi produk ni. Kami buat pergi lagi. Last kami kata ada, pergi ambil sendiri kat Bandar Pedas, tak jauh dengan tempat dia tinggal lah. Lepas tu cerita pasal abang saya ni, alhamdulillah. Lo ni sebenarnya sebelum ni dia insulin sampai 5 kali, alhamdulillah. Lo ni sampai sekarang dia masih mengamalkan produk ni. Dia punya diabetes pun dah memang dah alhamdulillah dah sembuh. Itulah terima kasih kepada produk. Lepas pada tu okey. Apabila kami dapat dua orang je ahli masa tu yang join. Lepas pada tu kami tengok masa tu saya rasa baru 9 hari kot kami join. Dalam 9 hari tu terus 30 bulan pada masuk bulan depan kami tengok bonus. Ni yang bagi kami teruja ni. Bonus hari tu terus dapat RM86 tu. Baru 2 orang join, kami tak tahu apa benda mereka beli. RM86 lebih tu. Lepas tu saya kata dengan Kak Ros, best juga ni. Join tak tahu mana, orang beli pun baru join 2 orang dah boleh 80 lebih. Lepas pada tu kami nak start buat betul-betul. Kami cerita dia macam ni tau. Tak kira siapa main ke kedai kami, masuk je kedai kami. Kami mesti promote je. Promote aloe vera. Cerita dia macam ni. Kak Ros akan cerita tentang kebaikan aloe vera. Masa tu tak pandai lagi pun. Buat demo pun tak pandai lagi ni. Lepas pada tu lah baru kami belajar buat demo dengan manager Ali. Lepas dah pandai buat demo tu, Kak Ros cerita kat orang, mai kat saya terus buat demo. Close. Kebanyakan macam tu lah. Okey. Yang jadi best bulan kedua, bulan pertama kami dapat RM86 lebih. Lepas tu bulan kedua terus dapat 700 lebih. 700 lebih Lepas tu memang kami rasa terkejut lah. Kenaikan macam tu. Yang orang join pun berapa orang je. Saya cakap dengan Kak Ros, kita buat bisnes ni pula betul-betul buat. Kita sesuai kira orang apa benda. Kami promote bulan ketiga. Ni bulan ketiga. Bulan ketiga bonus kami alhamdulillah naik kepada 2,900 lebih. Bulan ketiga. Bulan pertama 80 lebih, bulan kedua 700 lebih, bulan ketiga 2,900 lebih. Siapa nak bagi, woi? Okey, jadi cerita dia bisnes ni boleh buat. Kita masa tu sebenarnya plan baru mula faham. Yang cerita 5cc ni kami tak berapa nak faham lagi masa tu. Ali cerita pun berkali-kali pun tak berapa nak faham lagi. Kami buat je. Yang jadi bestnya pada bulan kedua lah. Bulan kedua betul-betul kami buat tu, yang kami dapat 2,900 tu, kami dapat 3 kali 5cc triple 5cc. Masa tu kami dapat 29cc lebih shoot supervisor sekaligus dalam sebulan. Okey, alhamdulillah. Ni cerita dia. Kami sejak join daripada bulan 8 tu, bulan 7, bulan 8 tu, kami tak pernah miss buat 5cc sampai sekarang. Okey, nak satu tip ni nak cerita ni. Kalau kita buat business forever living ataupun buat apa-apa je lah, tapi saya nak tekankan forever living. Dalam forever living ni sebenarnya banyak duit tau. Banyak harta tu. Dia macam apa? Macam satu lubang, dalam tu ada banyak harta karun. Kita cuma nak macam mana kita nak ambil ya harta dalam lubang tu. Okey? Kalau kita buat kerja, okey, ni tip ni untuk siapa-siapa yang ada pasangan. Okey? Kalau kita buat kerja seorang, payah. Kita kena ajak pasangan kita untuk buat kerja. Kalau kita buat kerja seorang macam biasalah. Macam baru-baru ni youth leader ada sharing dalam live dia. Dia cerita dalam live tu, dia cerita kalau kita nak cari, nak korek harta yang di forever ni, kalau satu jari dapat sikit. Kita cari
gunalah satu tangan. Kemudian kita buatlah dua tangan. Kita count macam tu, count. Jadi bila kita count dengan dua tangan tu kita boleh banyak sikit. Tapi kalau kita buat dua orang, kita ada pasangan, kita buat 4 tangan. Kita betul-betul count, kita dapat banyak. Alhamdulillah. Kami buat macam tu lah, kami buat 2 orang. Kami kalau apa-apa bisnes pun kami tak pernah buat seorang-seorang. Tu tip kami, buat 2 orang kalau pasangan. Yang tak ada pasangan tu cari pasangan. Okey. Ali okey. Okey. Terbaiklah. Yang tak ada pasangan tu cari pasangan. Yang tu yang mahu. Okey, sini ya. Ali nak kongsi sikit dengan semua Okey. Okey. Ni. Ali nak kongsi sikit. Inilah Kak Ros yang Abang Usop. Okey, kalau kata di Perda tu, okey. Kalau yang beli berkotak-kotak, bertimbun-timbun troli penuh tu, yang ni lah pasangan tu. Tengok kalau dia tok tu dah macam kereta api dah. Di Perda tu. Tengok usahawan yang dah 20 tahun pun masih boleh buat, dan yang paling mahal tu yang Abang Usop cakap sendiri tadi, okey. Dia orang pun still buat 5cc. So pentingnya di situ 5cc, nampak. So kenangan-kenangan yang kita Kak Yus yang di kedai bosok tu memang kami sendiri pun ahli media tak dapat lupakan. Memang betul. 2 blok boleh dengar suara Kak Yus. Bukan nak kata lah kan. Itu memang sempoi kita orang masa hari tu, masa dengan Kak Yus pun pukul 4 petang sampai ke pukul 10 malam. Betul maksud kan? Pukul 4 petang sampai ke 10. Sampai kedai sebelah pun dah tutup lah. Kami dah dekat situ pergi duk dengar lagi kan. Sebab kami pun masa tu pun baru balik pada Brunei, so masih lagi AS nak ke supervisor masa tu kan. So semua malam tu Kak Yus memang bagi pencerahan yang sangat best pada malam tu. Okay. So apa yang Ali nak tekan kat sini kita dah ada di platform yang sangat-sangat hebat. Okay. You tak perlu simpan stok, you tak perlu maintain, okay. Tak ada orang tengah, okay. Tak ada sistem pairing, okay. Tak ada sistem point, okay. So forever ni macam Usuk cakap tadi, memang betul-betul macam lubuk duit, okay. Kalau ada 2 pasangan macam Usuk cakap tadi, dah ada 4 tangan dah boleh korek. Tapi style Abang Usuk dengan Karun ni dah bukan pakai 4 tangan dah, dia pakai jeng taut, kan. Okay. So okey. Kalau Ali nak tanya sikit dalam grup ni dalam live yang orang yang tengok live ni, okay, kalau anda rasa Abang Usop Kak Ros ni hebat, anda tag situ hebat lagi. Memang pasangan hebat. Nampak? Dan forever ni memang hebat. Ali beritahu yang tu. Alhamdulillah kami pun ahli media pun memang sayang dengan Forever Living ni kan. So anda lah perkenalkan lagi orang di luar sana yang masih belum kenal lagi Forever Living. Okey, so kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, Kak Ros dengan Abang Usop di Forever ni sudah pastinya ada cabaran kan. Cabaran yang Kak Ros dengan Abang Usop lalui lah. Mungkin pada keluarga, okey, mungkin pada ialah cabaran-cabaran luaran lah yang Kak Ros dengan Abang Usop lalui di dalam Forever. Tadi kita dah dengar dalam bisnes Kak Ros yang 20 tahun. So kita nak dengar pula apa cabaran yang Kak Ros lalui, okay, di dalam bisnes Forever ni. Okey, Ali. Bagi Kak Ros, cabaran dalam Forever ni, kebanyakannya kalau Kak Ros nak cerita balik, cabaran utama bagi Kak Ros adalah cabaran dari family lah, family Kak Ros. Family Kak Ros, masa mula Kak Ros join Forever ni, hanya seorang saja adik Kak Ros yang join dengan Kak Ros, yang berminat dengan produk. Dia berminat dengan produk sebab adik Kak Ros ni adik kesayangan Kak Ros lah, yang kecil sekali, yang bongsu. Dia memang berbadan besar.
Dia punya berat 125 kg. So produk ni Kak Ros pertama kali bagi dekat dia. Dia minum produk ni hampir masa tu sampai sekarang ni dia punya kilo dah turun banyak lah. Tapi masa bulan kedua dia punya kilo turun dalam 3 kilo dah. Kak Ros sebenarnya nak bagi produk ni dekat ibu. Mak Kak Ros lah. Ibu Kak Ros tu mak lah. Okey. Mak sebab mak ada penyakit banyak. Dulu dia ada batu empedu dalam empedu. Batu dalam empedu pun biasa. Dan dia jadi senggugut, sakit urat, sakit lutut, sakit tumit. Jadi memang problem mak dalam sakit-sakit ni memang banyak lah. Jadi Kak Ros ni sebagai anak bongsu, anak sulung, jadi Kak Ros memang nak sangat mak try produk ni. Tapi mak tak nak tau. So itu satu cabaran utama bagi Kak Ros. Sebab Kak Ros nak dia try produk ni sebab Kak Ros nak restu dia. Tapi bila dia lihat adik Kak Ros yang dah minum produk ni 2 bulan dan dapat menurunkan 3 kilo dia punya berat, so dekat situ mak dah mula berminat. Jadi mak dah try produk ni. Masa dia try, so masa ni lah cabaran Kak Ros. Bila dia try, dia dapat healing crisis yang sangat teruk. So Kak Ros sampai healing crisis dia tu, sampai kena bawa pergi hospital. Tu yang sedihnya lah. Dah lah Kak Ros pun baru lagi dalam bisnes ni dan tak dapat healing crisis pun baru memang tak dapat lagi masa tu. So cabaran utama Kak Ros mak. Jadi macam ni. So Kak Ros hanya sabarlah. Kak Ros memang sabar sangat-sangat masa tu. Sebab mak Kak Ros dah masuk wad dan bila balik doktor bagi ubat dan healing crisis dia sampai dia muntah, demam, tak boleh bangun macam tu. Tapi sebagai anak Kak Ros memang kena semangat dan sebab kita nak dia tahu produk ni memang nak rawat. So Kak Ros pergi jumpa dia, mak lepas makan habis ubat, mak minum balik, mak makan balik produk ni, dia akan rawat secara perlahan-lahan. Dan bila Kak Ros explain macam ni dekat dia, dan adik Kak Ros pun membantu. Dia pun membantu bagi mak sudi minum balik produk ni. So bila dia minum sampai sekarang, Alhamdulillah, mak Kak Ros dah tak perlukan ubat hospital dan tak perlukan klinik, ubat klinik, ubat farmasi semua dah tak perlu. Hanya guna produk Forever Living ni saja. Alhamdulillah sehingga kini dia punya sakit lenguh-lenguh, sakit lutut, sakit tumit tu alhamdulillah semua dah agak sembuh banyak. Itu satu. So yang tu Kak Ros rasa ya Allah, Kak Ros dapat bantu ibu dan dia bagi restu. Dekat situ kita nak. Jadi cabaran yang kedua pula bagi Kak Ros adalah cabaran Kak Ros nak membina tim. Okey, semua dah tahu Kak Ros memang setahun kan. Setahun Kak Ros buat Forever. Kak Ros tak dapat fighter sampai Kak Ros naik manager. Kak Ros hanya ada AS saja di bawah. Bagaimana Kak Ros nak capai tu sampai naik manager tu, Kak Ros hanya ada AS semata-mata. Kat situ cabaran yang bagi Kak Ros memang agak cabaran jugalah. Tapi Kak Ros ni berfikiran sangat positif dan Kak Ros tak nak pandang itu semua. Kak Ros just buat saja. Memang Kak Ros buat je. Tiap kali hari-hari sharing. Hari-hari tak pernah miss. Kak Ros mesti sharing. Mesti sharing dan mesti dapat sponsor. Alhamdulillah. Kat situ walaupun Kak Ros tak ada fighter-fighter di bawah, alhamdulillah Kak Ros dapat juga naik manager.
Kat situ satu. Then cabaran yang ketiga, Kak Ros ni adalah peniaga. So peniaga ni masa sangat terhad. Memang terhad. Dan Kak Ros kena buat 2 pekerjaan dalam satu masa. Jadi masa kami cukup sangat-sangat padat lah. Bila kita ambil keputusan untuk buat 2 dalam satu, memang kita kena betul-betul kuat lah. Jadi kat sini kami cabaran dalam nak buat 2 kerja ni pun walaupun dia Kak Ros anggap cabaran, tapi bagi Kak Ros happy sebab bisnes ni mendapat pulangan yang lebih. Lebih sebab Kak Ros pandang ke depan, sebab kita nampak dia punya plan, dia punya insentif banyak sangat dalam ni. Jadi Kak Ros tak pandang penat lelah, memang tolak ke tepi. Kak Ros nak buat saja. InsyaAllah suatu hari nanti walaupun benda ni jadi cabaran bagi Kak Ros, tapi Kak Ros rasa berbaloi sangat-sangat. Suatu hari nanti akan terima juga sebab kita buat ni tak berhenti langsung. Jadi benda ni dia akan dapat juga. Yang tu kita kena yakin, yang tu kita kena percaya. Yang tu satu. Okey. Lepas tu Kak Ros sebenarnya tak nak bisnes yang 20 tahun Kak Ros bina ni tutup. So Kak Ros nak bisnes ni diwarisi oleh anak Kak Ros. Memang Kak Ros ada niat di hati sebab kita dah berusia kan. Abang Usuk pun dah berusia, Kak Ros pun sama. Jadi Kak Ros nak bisnes ni tak tutup. Nak bagi anak Kak Ros waris. Jadi cuma kami akan teruskan dalam forever. Kami yang akan buat full time suatu hari nanti. InsyaAllah. Okey. Yang bagi jadi cerita pasal apa? Boleh mewarisi tadi tu yang kami duk pulun tu. Kalau okey, kalau kedai kita boleh warisi, di forever pun kami nampak, di forever pun kita boleh warisi. Kita pun dah ada contoh dah. Di forever ni kita boleh mewarisi kita punya income dapat diwarisi oleh anak kita. Tak apa, kita insya-Allah kami akan fight sampai bisnes ni boleh diwarisi oleh keturunan kami. Okey, Li. Oh, hebat. Alhamdulillah. Oh, cabaran Tu tengok untuk semua yang mana yang follow live ni Walaupun jangan jadikan alasan yang fighter tak ada ataupun tak ada orang nak meniaga war kita ni, okey. Kita jadikan alasan yang kita tak boleh buat. Kalau tak boleh buat macam mana Kak Ros boleh sampai ke manager. Okey, walaupun masa tu Kak Ros hanya ada AS. Nampak. Tetapi apa yang hebat Kak Ros ni adalah recruitment, okey. Dalam pokok tu, recruitment. Kak Ros memang pegang recruitment yang sangat kuat. Okey. Sajalah minta Kak Ros share sikit macam mana Kak Ros buat 29 recruitment dalam masa 1 bulan tu. Share sikit untuk kami. Mungkin bagi ilmu dekat kawan-kawan kita yang dalam live ni. Okey Ali. Recruitment ni Kak Ros anggap macam Kak Ros memang berminat benda ni sebab Kak Ros suka recruit orang. Bisnes apa yang Kak Ros join, memang Kak Ros suka recruit. Recruit nombor 1 bagi Kak Ros. Jadi yang tu tak bagi Kak Ros ni macam taklah susah sangat lah sebab kita kena tahu tentang perjalanan bisnes ni dulu. Bila dah tahu basic saja, tak perlu tahu sampai habis pun. Kita tahu basic, kita teruskan je. Kak Ros memang nak basic saja. Alhamdulillah dengan basic yang Kak Ros ada, Kak Ros terus saja sharing tak berhenti. Then kalau Kak Ros sharing, Kak Ros mesti buat 2 sekali nah. Kalau kita nak dapat VIP, kita mesti buat 2. 1 demo, 1 lagi GEP. Itu wajib. Tapi kalau masa permulaan dulu,
Kak Ros jarang buat GEP tau. Sebab Kak Ros tak pandai lagi. So masa tu Kak Ros banyak recruit orang dapat yang join ahli nervous. Hanya beli 2 botol set combo je masa tu. Di awal-awal tu. Tapi selepas Kak Ros dah pandai ni, memang Kak Ros banyak recruit VIP lah. VIP tu biasalah sebab kita bagi GEP ya, dia orang kan nampak lah. Kat situ memang bagi Kak Ros dalam call pun Kak Ros hanya cakap saja, dia orang akan terus buat VIP. Alhamdulillah lah. Okey. Tip dia untuk orang tip untuk orang yang ada kedai. Ni cerita sebab pengalaman kami ada kedai. Jadi tip untuk orang yang ada kedai, kalau customer tu masuk kedai kita, dia beli apa-apa barang pun kita jangan lepas macam tu je. Kita lepas dia jual barang kita tu kita bagi. Sama ada flyers ke, mesti kita cerita kedai kita, jangan lepas bagi dia balik gitu je. Okey, tu je mesti insya-Allah kita buat ya. Okey. Nampak nasihat tu. GEP dengan demo memang penting. Kalau Bausut dengan Kak Ros pun buat GEP dengan demo, so siapa kita kan untuk tak mau buat. So sebab nak berjaya, demo memang penting dan GEP. Okey. Saya nak tanya sikit lah dekat Bausut dengan Kak Ros. Apa beza ataupun pengalaman dan cabaran company lama kan dan forever? Sebab Ali dapat tahu yang Kak Ros dan Abang Usuk dalam masa 20 tahun buat bisnes kedai stationery tu masih ada agak bisnes sampingan kan. So Ali nak tahu apa perbezaan company forever dengan bisnes lama sampingan Kak Ros dan Abang Usuk tu. Okey Ali, macam ni. Kami sebelum buat forever ni, kami sebenarnya dah berpuluh company, lebih hampir 20 company MLM yang kami join. Semua yang kami join tu kebanyakannya ada yang kami dapat untung dan ada yang kami tak dapat pulangan dia. Okey. Masa kami start berkahwin dulu, masa kami baru dapat anak satu, masa tu kami dah mula dan berminat dengan nak buat bisnes MLM ni. Pasal apa? Pasal okey, bila kita dah ada keluarga, bila kita dah ada anak, waktu tu kita punya income dah tak cukup dah. Dengan kerja je tak cukup dah. Kita nak kena cari satu income lagi. Jadi masa tu kita lah terbuka hati dah nak buat bisnes. Jadi orang buat main macam-macam MLM, kita nak join je lah. Okey, bisnes MLM pertama kami ialah satu company antarabangsa, iaitu A.Way, macam tu lah lebih kurang. Kami join bisnes ni, saya ingat kami boleh bertahan dalam 3 tahun juga tau. Okay. Kami pengorbanan kami dalam bisnes ni, dalam 3 tahun tu, kami boleh kata setiap hari Ahad, kami terpaksa pergi ke Penang untuk masuk kelas. Kami masuk kelas nak belajar tentang perniagaan ni. Okey. Itu adalah kami terpaksa tinggal anak kami yang kecil masa tu baru umur lebih kurang dalam setahun lebih, kami terpaksa tinggal dekat mak mentua, dekat mak Ros, sampai kami terpaksa untuk pergi ke Penang belajar setiap minggu. Kemudian kami masa tu kami dah pandai sponsor, banyak kami sponsor. Tetapi cerita dia sponsor banyak tapi duit tak banyak, bonus tak banyak. Sampai kami dapat apa tahu? Dalam cerita kami banyak sponsor ni, ni nak tunjuk satu benda ni kat sini. Ini adalah tengok sini apa-apa. Ni kami dapat sponsoring terbaik ni. Setiap minggu kami pergi kelas, kemudian kami dapat ni sponsoring terbaik ni. Tetapi apa yang menduka citakan, sponsoring terbaik tapi bonus tak tahu mana. Kerja teruk, dia punya duit tak besar. Okey, jadi kami rasa macam buang masa lah. Dah kecewa tu dah kecewa dah. Kemudian lepas pada tu
kami mulalah nak melompat kepada MLM lain sebab ramai orang di luar sana duk cerita pasal nak bagi bisnes. Kami pun dengan tak ada ilmu join je. Tu cerita pasal lompat ni. Orang kata lompat si kotak lompat. Lompat MLM sana, lompat MLM sini. Lain-lain balik apa pun tak ada. Lepas pada tu cerita pasal syarikat yang produk-produk ni, kami rasa macam terlalu teruk kerja, duit tak banyak. Lepas pada tu mai pula orang yang cerita pasal kita buat pelaburan pula. Pelaburan ni depa kata dapat duit banyak. Okey, pelaburan ni nak cerita pasal pelaburan ni kita kena ada modal besar. Masa tu terpaksalah keluar ribu-ribu. Kami pun ada dalam modal sikit join. Okey, satu syarikat tu yang tu pengalaman kami, pengalaman yang nak kata indah ke tak indah tak tahu nak kata. Sebab apa? Dalam perniagaan tu, dalam sebenarnya dia pelaburan je, tak berniaga apa pun. Kami join, tiap-tiap bulan dapat duit. Orang ni nak cerita lagi, orang bangsa Melayu kita ni sangat suka bisnes yang buat kerja, duduk diam dapat duit. Buat kelak modal bagi kat mereka, tiap-tiap bulan kutip je. Ni memang ramai penggemar. Tu saya nasihatkan sikit. Kita kena ubah. Tak boleh dah kita punya mindset kena macam tu. Kita tak mau dah buat bisnes-bisnes macam ni. Okey. Dalam perniagaan yang saya kata syarikat pelaburan tu, company tu, syarikat dia pun duduk di nama dia pun, tempat dia pun penama. Apa penama saya pun tak tahu nama tempat dia tu. Tu pun kami join. Tu pun kami boleh sponsor ramai. Daripada situ kami pun boleh dapat income besar juga. Alhamdulillah. Orang-orang di bawah kami pun dapat banyak juga income. Tapi malang dia last kali company tu bungkui. Jadi kami punya duit di dalam tu, sebenarnya syarikat ni dia pun bukan bayar macam forever kita ni. Dia bayar, cara dia bayar dia dalam bentuk apa orang kata kredit. Dia kredit macam tu. Kita duk simpan kredit tu banyak-banyak. Kalau kita nak baru kita withdraw. Itu. Ni adalah syarikat pelaburan. Nak duit baru withdraw. Tak macam kita ni. Sampai akhir bulan tak payah withdraw, tak payah apa. Duit masuk. Ni. Jadi dalam syarikat yang kami join tu, yang berapa lama juga tu kami join, alhamdulillah, kami dapat banyak juga income dia. Sampai yang dikira yang saya cerita pasal simpan kredit tadi ni, kami boleh simpan kredit dia hampir dia punya kredit tu kalau nilai RM dia 200,000 lebih, hampir 300,000 kalau kami withdraw. Tapi disebabkan tamak ni kami simpan dalam tu yang kami ambil sikit-sikit. Sampai satu pernah dia syarikat offer guna kredit tu untuk pergi ke Dubai. Ramai kawan-kawan kami waktu tu dapat pergi ke Dubai guna kredit yang ada tu. Jadi saya terpaksa berkorban. Saya tak pergi ke Dubai waktu tu. Saya berkorban kerana Kak Ros waktu tu dia tengah mengandung anak kami yang kecil sekali, yang anak bongsu. Jadi saya ambil keputusan saya tak join lah depa punya trip tu. Jadi kemudian last kali company tutup. Saya punya kredit duduk dalam tu hampir dekat 300,000 tu terbang macam tu je. Okey. Itu cerita pasal pelaburan. Masa tu selepas kami buat pelaburan tu, kami tak pandang dah bisnes-bisnes yang produk ni. Sebab kami rasa produk yang bisnes pelaburan ni dapat pulangan besar. Tapi dalam bisnes-bisnes yang pelaburan ni, kebanyakan yang kami jumpa, mereka terpaksa ambil loan. Mereka terpaksa ambil loan. Ada juga ramai yang tak sempat nak bayar loan. Last kali ada yang muflis. Ada geng-geng kawan-kawan kami yang muflis buat bukan MLM ni, bukan MLM. Ini adalah pelaburan. Jadi saya nasihatkan adik-adik di sana, anak-anak di sana, kami sebagai orang dewasa yang dah banyak pengalaman, kalau kita nak join satu bisnes tu, kita kena tengok dulu, kaji dia punya produk.
Kalau ada produk, kita kena tengok company okey tak okey. Baru kita join. Tengok tu macam apa, macam di Forever dia ajak kita, kita kena pilih. Kita kena ada apa? 3 penapis tu. Kita okay, saya nasihatkan yang penting sekali kita kena tengok company. Kalau company tu kukuh, company tu kalau kukuh baru kita join. Kalau setakat company tu baru mai sebulan, baru mai 3 hari, dia kata hang join business ni akan jadi apa 002, 003 tu tak payah. Tu mengarut, buang masa kita, buang duit kita. Kita cari company yang kukuh. Kalau kita nak duduk di bawah dia. Kita ni di bawah satu syarikat yang memang kukuh. 42 tahun. Kita dah duduk di platform yang bagus. Platform yang betul. Jadi kita teruskan. Kita terus, kita jangan pandanglah company-company bila orang main cerita apa-apa. Kita terpaksa, kita jangan ikutlah. Itu buang masa je. Okay. Kemudian saya rasa okeylah cakap tu ni. Banyak sangat nak cerita lagi jadi ngarut. Okey? Dengar tu nasihat orang lama, orang yang betul-betul berpengalaman. So nasihat tu harap kita dapat lah kan daripada Kak Ros. So kawan catat, kawan catat macam mana cabaran dan dugaan. Okay. Just nak tanyalah sikit kat Abang Usuk dengan Kak Ros kan. Macam Abang Usuk dengan Kak Ros dah buat macam bisnes yang Abang Usuk cakap tadi, kerugian yang macam tu apa semua. Macam mana Kak Ros dengan Abang Usuk rasa time tu? Boleh tak cerita sikit feeling untuk kami nak tahu. Okay, macam mana rasa masa tu dengan family macam mana? Sebab ini cabaran ataupun yang Kak Ros lalui ni, okay, bagi saya sendiri pun saya dapat rasa berat dah. Okay, dengan bisnes yang lama yang Kak Ros buat hari tu. Boleh tak story sikit kat kami kan? Macam mana tu yang macam Kak Ros apa overcome lah, mungkin emosi, okay, dengan adik-beradik ke apa macam mana ke kan. So dengan kawan-kawan, okay, yang tu boleh tak cerita sikit pengalaman tu sikit kat kami? Okay, Assalamualaikum. Okay, semua nak tahu kan bisnes ni pasal pelaburan ni yang buat Kak Ros sangat-sangat kecewa. Bagi Kak Ros banyak bisnes yang Kak Ros buat memang yang ni yang berjaya. Tapi dia juga buat Kak Ros sangat-sangat kecewa sampai 9 tahun Kak Ros tak nak join apa-apa bisnes MLM. Kak Ros tutup 3 Facebook Kak Ros. Semua Kak Ros tutup sebab Kak Ros rasa sangat-sangat kecewa. 300K hilang begitu saja. $300K Kak Ros kumpul untuk beli tanah, untuk beli rumah, untuk bina kedai. Hilang macam tu saja. Okay, teruskan. Okay, relax. Sebab tu Kak Ros masa youth leader mai tu memang Kak Ros trust sangat-sangat. Trust masa tu, tapi kerana youth leader ni boleh buka Kak Ros punya hati untuk buat bisnes ni balik. Sebab lain-lain orang main semua Kak Ros tolak. Memang Kak Ros tolak. Kak Ros tak nak dah. Sebab Kak Ros terpaksa, Kak Ros nak family Kak Ros pun senang masa tu. Dia orang join. Tapi masa tu Kak Ros nak bagi balik mereka punya modal, Kak Ros terpaksa korbankan barang kemas Kak Ros. Kak Ros korbankan semua barang kemas Kak Ros dan bagi balik modal mereka. Sebab Kak Ros nak jaga
hubungan. Kak Ros nak jaga silaturahim. Ada siapa saja yang minta Kak Ros bagi juga. Sepatutnya benda ni tak perlu Kak Ros bagi. Bisnes tu yang tutup. Bukan kesalahan kami. Tapi kami rasa tanggungjawab sebab tu Kak Ros terpaksa gadaikan semua barang kemas Kak Ros untuk bagi balik. Sebab itulah Kak Ros memang 9 tahun Kak Ros memang tak nak bisnes MLM. Yuslidah satu-satu yang boleh buka Kak Ros punya pintu hati. Mungkin tu pun atas doa Kak Ros sebab Kak Ros terlalu penat buat kerja dekat kedai. Kak Ros lah suri rumah. Kak Ros lah jaga kedai. Kak Ros lah jaga anak-anak. Walaupun dibantu oleh suami, tapi tugas isteri lebih banyak daripada suami. Jadi Kak Ros sangat-sangat penat. Atas doa tu kot Yusli dah sampai. Sebab itulah Kak Ros try buat bisnes ni secara sungguh-sungguh. Kak Ros buat sungguh-sungguh untuk dapatkan kembali 300k Kak Ros. Walaupun lambat, tapi ini Kak Ros anggap real business. Business yang betul-betul real. Sebab tu Kak Ros nampak bisnes ni boleh pergi jauh. Jadi Kak Ros nak dalam ni siapa yang dah join bisnes ni, buatlah. Jangan berhenti. Memang boleh. Income banyak dalam ni. Yang ini yang Kak Ros nampak. Cuma kita kena fight betul-betul. Kita fight. Kita minta doa. Tu je. Selainnya kita biarkan Tuhan saja yang bagi perancangan terbaik adalah Tuhan. Kita hanya rancang. Kita hanya usaha. Kita hanya tawakal. Sabar saja. Jadi kat sinilah Kak Ros memang rasa sangat-sangat bila income Kak Ros meningkat dari sikit ke banyak sampai sekarang hingga 9 lebih kurang dekat 9k. Alhamdulillah. Mungkin Kak Ros akan fight lagi F2D, Eager Manager, CBM next year. InsyaAllah. Dan Kak Ros harap semua boleh doakan kami. Sebab kami ada big Y yang sangat besar. Okey Kak Ros, bosok. Kita siapa yang ada malam ni dalam live ni, okey, doa kita sama-sama doalah untuk Kak Ros dan bosok. Dugaan yang dia orang lalui, kalau kita ni rasa cabaran kita ni dah cukup berat ataupun dugaan kita cukup berat, kita dah nak down, kita tengok balik macam mana Abang Usop dan Kak Ros, okey, mereka overcome ataupun ambil tindakan macam mana dia orang punya semangat untuk teruskan cabaran dalam hidup dia orang. So anda yang ada malam ni sangat-sangat bertuah dan sangat-sangat hebat kerana dapat dengar sendiri live daripada Abang Usop dan Kak Ros. InsyaAllah. Okey. Kita dah dengar semua cerita tu dah. Background Kak Ros, background Abang Usop, okay, tentang bisnes. Okey. Lah ni Ali nak tanya, siapa nak tengok income Abang Usop di Forever? Siapa nak tengok income sepanjang Abang Usop dan Kak Ros di Forever? Okey. Tekan 1. Okey. Tekan 1. Siapa nak tengok income Kak Ros dan Abang Usop? Okey, inilah income Kak Ros dan Abang Usop sepanjang setahun lebih di Forever Living. Okey. Power tak mereka? Part time saja, okey, part time saja. Setahun Kak Ros dan Abang Usop dah berjaya kumpul total 60k. Itu yang dimaksudkan dengan RM86 yang first kali bulan yang Abang Usop dengan Kak Ros join. Okey. So dekat sini saya masih ingat lagi
Abang Usuk bisa cakap kat ahli nida yang Abang Usuk nak 800 untuk bayar kereta baru. Tapi Alhamdulillah Ta'ala bagi setahun lebih ni lebih pada apa yang Abang Usuk nakkan, dan dengan usaha, tengok usaha. Okay. Dah dekat 9,000 dan kita doakan Abang Usuk dengan Kak Ros bulan ni settle 100cc untuk F2D bulan kedua. InsyaAllah akan ada income 5 angka. Okay. So, siapa rasa Kak Ros dengan Abang Usuk ni power? Boleh type kat bawah tu. Power. Memang power pasangan ni. Okay, bagi api lagi. Okay. So, untuk pengetahuan semua, Kak Ros dan Abang Usuk merupakan pemegang 5cc Achiever. Okay, Kelab Malaysia 2019-2020. Dan ada ketika mereka pernah hit triple 5cc. Okay, triple 5cc. Nampak? Dalam masa 1 bulan triple 5cc. So kita nak buat 5cc kalau kita rasa berat. Tetapi Kak Ros dengan semangat Kak Ros dengan Abang Usuk, dia orang boleh buat triple 5cc. Okay. So sekarang kita tak nak mendengarkan masa lagi. Kita nak dengar. Okay. Macam mana Kak Ros dengan Abang Usuk konsisten capai 5cc setiap bulan tu. Macam mana konsisten capai 5cc tu. Okay, saya serahkan Kak Ros. Okay, Mas Jadi. Okay, tak maaf. 5cc ni sebenarnya bukan benda yang mesti kita buat dalam forever. Tetapi perlu buat kalau kita nak capai semua insentif di forever. Kerana insentif di forever ni sangat banyak. Jadi kita kena buat tiap-tiap bulan untuk capaikan semua insentif tu. Kalau kita betul-betul buat forever, kalau kita boleh betul-betul buat 5cc ni, sebab apa? Produk dia setiap bulan kita perlu ambil. Macam keluarga kami sendiri dah ramai, jadi semua ahli keluarga kami pun makan produk. Untuk 5cc ni kita cuma ambil 1cc je untuk kita. Lepas lainnya kita promote lah kat jiran, kat sahabat-sahabat kita. Jadi untuk kekalkan 5cc setiap bulan tu, cerita dia kita promote je. Kita jangan tak promote. Lepas tu nak cerita kelebihan 5cc ni, apa yang kami dapat apabila kami buat 5cc selama setahun ni ialah, okay, dia ada macam-macam tau. Apa yang kami dapat ialah ini ialah hasil daripada 5cc. Nampak je kecil benda ni. Kemudian apa yang kami dapat lagi? Ini hasil pada 5cc. Kemudian satu lagi yang kami duk tengah fight tu, ini pun dah daripada kita buat 5cc. Ni, okey. Lagi satu yang terakhir, kalau kita betul-betul buat 5cc selama setahun, yang insyaAllah ujung bulan ni complete lah kami 5cc untuk setahun, kita akan dapat cabin bag. Ramai orang tergila-gila cabin bag ni. Saya pun duk termimpi-mimpi, tak ingin nak. Syok tengok pasal apa hari tu masa event dekat Perda tu, saya tengok CBM ramai pada hari tu, semua bawa bag. Saya tengok bag dia cantik, macam nak pi pegang tapi tak boleh, hak depa punya. So kita pun insya-Allah boleh dapat benda ni. Kita nak dapat semua insentif ni, kita cuma buat tiap-tiap bulan 5cc. Lepas pada tu dalam masa 3 bulan tu kita kena ada 2 orang VIP. Kita buat ni tiap-tiap bulan. Jadi total VIP cuma lebih kurang 2, 4, 6, 8 orang VIP complete. Tapi kita jangan buat macam tu. Kita promote je. Sebulan kita boleh belasah berapa VIP pun kita buat je. Sebab apa? Kita nak insentif yang lain lagi. Macam F2D, kita nak CBM, semua tu perlukan 5cc. Okay? Kita kena buat 5cc tu sebab apa? Kalau kita tak buat 5cc ni, kita rugi. Okay. Okay, kalau kita tengok ni apa yang kami dapat ni, nampak macam kecil. Nilai dia pun bagi kami, nilai dia sebenarnya kalau kita nampak harga dia, nilainya sebenarnya beribu-ribu. Kalau kita hasil daripada 5cc tu, kita akan dapat 10,000, 100,000 pun boleh dapat. Macam sifu kita,
macam kita punya leader boleh dapat sampai hampir 100,000. Kemudian dengan 5cc saja. Kalau kita berbanding dengan apa tadi? Dengan ni yang sebesar ni dengan yang ni yang kecil ni, tak ada apa pun kat sini. Yang ni besar walaupun kecil, okey? 5cc, okey. Lagi Kak Ros apa nak cerita? Okey. Walaupun Kalau nak banyak dah. okey, bagi Kak Ros, untuk orang-orang baru atau yang lama mungkin dah pandai, kami just ingatkan sajalah. Buat 3S. Untuk yang baru, kita wajib buat 3S. 3S ni jangan tinggal langsung. Sebab 3S ni memang wajib. Sebab kita mesti hari-hari buat sharing, kita hari-hari kena buat sponsoring, hari-hari kena servis. So 3 ni mesti jangan tinggal. Untuk dapat kekalkan 5cc kita, kalau kita dapat buat 3 ni, memang mudah aja. Memang mudah aja buat 5cc. So kalau bukan 5cc saja, you all boleh dapat 25cc, 50cc. Semua pun boleh dapat dengan buat 3S sahaja. So macam Kak Ros memang hari-hari sharing. Dan kita kena ada target. Target kita tiap bulan mesti ada target. Bagi Kak Ros buat mingguan. Seminggu you nak target saja berapa orang? 8. So kalau 8 kali 4, 24 orang. You mesti dapat. Kena disiplin. Itu target. Jadi kat situ bila kita ada disiplin, kita ada target, kita buat 3S tu memang senang saja dapat 5cc. Itu je. Dan Kak Ros biasa buat dalam dululah masa kami baru join, dengan 3S ni lah Kak Ros dapat capai triple 5cc. Dan dengan 3S ni lah Kak Ros dapat capai 29cc shoot to supervisor dalam masa 1 bulan. Kak Ros pun tak tahu masa tu. Kak Ros terus buat je. Tiba-tiba dapat 29cc. Hanya dengan 3S. So kat sini wajib you all buat 3S hari-hari. Yang tu. Okay. Then lagi satu, kita nak buat sharing, kita mesti nak ada demo. Mesti ada demo, mesti buat GEP. GEP ni penting sangat. Sebab kalau kita buat demo saja, dia orang beli produk saja. Tapi kalau kita buat GEP, orang tu bukan nak beli produk saja, malah nak berniaga. Bila nak berniaga, memang mudahlah. Memang mudahlah kita dapat CC. Tu. Okey. Lagi? Okey, itu Jali. Okey, Kak Ros, boleh tak cerita dekat kami kan? Macam mana sasaran Kak Ros tu? Sasaran Kak Ros macam orang macam mana? Sebab Kak Ros punya customer tu macam mana? Untuk Kak Ros buat servicing hari-hari tu. Orang macam mana yang Kak Ros tengok? Mungkin orang tu apa yang sakit ke, yang tua ke, yang ada yang kaya ke kan? So boleh tak cerita sikit dengan kami nak tahu sasaran tu macam mana? Okey. Ali, masa mula Kak Ros buat, sasaran Kak Ros banyak orang tua lah. Kak Ros ni banyak berkawan dengan orang tua-tua. Usia pun sama. Jadi banyak yang kami buat adalah orang tua. Lepas tu sasaran yang kedua, kami cari orang tua sakit lah. Yang sakit. Kak Ros dah tak boleh tengok orang tua yang jalan sengit-sengit ke. Kak Ros mesti akan pergi bagi kat dia flyers. Jadi lagi satu sasaran kita macam sekarang ni, Kak Ros sasarkan orang muda-muda pula. Sebab Kak Ros nak cuba cari fighter. Dulu Kak Ros hanya pandai cari orang tua-tua dan cari orang sakit.
Biasanya orang tua-tua dan orang sakit ni, dia memang tak nak buat bisnes sebab dia dah ada duit dan dia usia pun dah meningkat. Dia tak perlu nak usaha-usaha nak buat buat bisnes yang ribu-ribu ni. Dah tak perlu bagi dia. Yang penting adalah dia nak sihat. Jadi kita tak perlu nak pilih lah, nak suruh dia, paksa dia buat. Tak perlu. Just dia guna. Jadi user kita pun dah memadai. Kita pun happy sebab kita boleh bagi dia satu benda yang derita dia tu, derita sakit dia tu sembuh. Kita dah rasa bahagia. Dia pun dah rasa bahagia macam tu. Hari-hari dia boleh beribadat, boleh keluar rumah macam tu. So yang tu kita dah rasa memang sangat-sangat happy lah. Kak Ros memang happy, suka bantu orang tua macam tu. So sekarang Kak Ros nak cari orang muda-muda yang nak buat fighter pula. Selepas tahun ni, alhamdulillah Kak Ros boleh dapat lah. Dalam 3 bulan ni Kak Ros target akan dapat supervisor. Mungkin lah akan dapat supervisor. Kak Ros tengah train dia orang ni. Yang mana yang buat 5cc pun Kak Ros duk train lagi. InsyaAllah lah. Okey Ali. Pendek kata kita nak sponsor ni, kita nak cari customer ni, kita jangan pilih orang pederai ya dapat. Dapat siapa pun kita sponsor ya. Tak kira orang tua ke, muda ke, kaya ke, susah ke, kita sponsor je. Okey Ali. Nampak? Yang tu tip yang Kak Ros dengan Abang Usop bagi tu kan. So jangan fokus, jangan tengok pada tu, fahami sasaran yang tadi yang Kak Ros ajar tu. Sasaran tu kat siapa? Okay. So Ali nak tanyalah dalam live ni kan. So rasanya penting tak 5cc ni? So siapa nak buat 5cc, tulis bawah tu 5cc memang penting. Sebab nak berjaya di Forever ni, okay, kunci kejayaan di Forever adalah 5cc. Okay, kita semua maklum dah tahu, semua orang pun dah tahu 5cc untuk insentif dan kejayaan di Forever adalah 5cc. Sebab leader kita, JTOC leader sendiri pun, okay, masih lagi buat 5cc walaupun income dah 100,000. Tetapi kita dengan tengok pada situ, kita tengok macam mana dia dapat 100,000 tu punya income. Sebab dia konsisten 5cc, nampak? So, penting tak 5cc ni? Asal penting, tulis bawah tu 5cc memang penting. Okay? So, kita pergi kepada ni. Okay, kita sudah maklum dalam Team Rich Academy ni, okay, di bawah naungan oleh leader hebat kita iaitu JLT Youth Leader. Kehebatan Team Rich Academy ni, okay, memang tak dapat disangkalkan lagi. Okay, dan memang ramai sebenarnya orang dah tahu. Okay. InsyaAllah kita akan bawa, okay, kita sama-sama bawa nama Rich Academy ni, okay, ke pentas dunia. Okay. Okay, malam ni nak dengar sikit perkongsian pada Kak Ros dengan Abang Usop. Okay. Nak minta share sikit lah apa yang bestnya tentang Team Rich Academy. Sebab Abang Usop dan Kak Ros ni pun orang lama dalam Team Academy ni. Kita orang nak dengar sikit apa yang bestnya tu. Okey, alhamdulillah lah. Dalam Team Rich Academy ni, bagi Kak Ros memang best sangat-sangat. Kita ada mentor dalam tu yang bukan calang-calang hebat. Ada mentor ni pun dia berjaya sebab mengikuti Datuk Desmond. Datuk Desmond ni Kak Ros nampak walaupun berlainan bangsa, tapi alhamdulillah dia punya rule memang bagus. Kita kena follow je. Kita ikut rule dia. Dia dah buat, kita tak perlu nak ikut rule kita. Just follow dia punya rule. Jadi dekat situ dia banyak ajar kita pasal sikap. Semua tu kita just follow saja. So dalam Rich Team Academy ni juga kita ada banyak leader-leader yang hebat. Lebih hebat daripada Kak Ros sebab
kebanyakannya memang income sampai 5 angka semua, macam SM Ali, Zuraida, Mary, Izzati, semua tu Fai, semua tu hebat-hebat dan mereka semua sentiasa menolong kita dalam Rich Academy ni lah. Sebab semua bersatu padu dalam tu. Kak Ros tengok semangat dia orang memang best. Tim ni memang jadi terkenal lah. Sebab semuanya duk bagi info, duk bagi sharing. Memang banyak, memang padat sangat dalam tu. Semuanya memang hebat-hebat. Dan kita boleh dapat aura yang positif dalam tu. Aura positif tu penting sebab yang itulah kekuatan kita untuk buat bisnes ni. Sebab bisnes ni banyak cabaran dia. Jadi kat situ kita ambil aura yang positif saja. Yang mana negatif tolong abaikan, tolong pendamkan. Tak ada masalah sebab kita nak capai big Y kita. Dalam bisnes kita nak capai big Y kita, kita tak perlu nak negatif-negatif sangat. Just positif saja. Sebab kalau kita selalu positif, aura positif akan ada dalam diri. Dan dari situlah kita senang nak sharing dengan orang, senang kita nak sharing, senang kita nak sponsor. Memang kerja kita jalan jadi lebih mudah. Dekat situ memang best. Jadi di sini dekat Rich Academy ni, kalau kita ikut betul-betul, memang banyak yang kita dapat ilmu di sini. Jadi ikut je mentor. Apa mentor cakap, kita follow saja. Okey nah, Ali? Okey, terima kasih. Okey, sebelum Ali nak teruskan lagi yang ni dah sedikitlah permintaan Ali nak tahulah Kak Ros, apa maksud gambar ni Okey, sekejap Apa maksud gambar ni? Yang ni istimewa Kak Ros ni. Okey. Gambar ni gambar ni tak, kami rasa sangat-sangat berharga tau. Sebab apa? Inilah satu-satu supervisor kami yang ada. Dah kami buat berapa lama dah. Inilah satu-satunya supervisor kami. Jadi kami hadiahkan sebiji TV, Smart TV untuk supervisor kami, Anwar dan Mazia. Okey. Kami kalau sebelum buat Forever ni, kami tak mampu nak bagi apa-apa hadiah yang besar kepada orang. Tapi alhamdulillah dengan Forever ni kami dapat memberi sesuatu. Kita dapat, bila kita bagi kat orang, kita akan dapat lebih pada tu. So itulah gambar berharga ni, okey. Masih Ali. Okey, Kak Ros nak komen apa gambar ni? Okey. Inilah satu-satunya kami punya supervisor. Walaupun kami tak ada assistant manager, tak ada manager, alhamdulillah mereka memang hebat dalam grup kami. Memang dia orang follow kita dari ahli biasa. Dari ahli biasa dia orang follow kita. Dan memang dia orang yang mendengar cakap kami. Apa yang kami suruh dia orang akan buat. Ini memang hebatlah mereka. Dan mereka dari grup mereka pun boleh dapat orang yang sembuh-sembuh dari penyakit pun dah banyak. Alhamdulillah. Ramai juga yang dari grup kami ni dah boleh buat PICC dah. InsyaAllah kami akan ajarlah. Kami akan buat sebaik yang mungkin, Ali. Ya, alhamdulillah. Kak Ros nak tanya sikit Okey. Macam mana cabaran Kak Ros dengan Abang Usop? Okey, cabaran Kak Ros dengan Abang Usop time PKP ni ataupun time musim Covid ni. Kan nak tahu sikit macam mana jalan penyelesaian yang Kak Ros buat. Sebab kat sini saya ada satu benda yang istimewa nak share untuk semua yang mana yang ada dalam ni. Tetapi kita dengar dulu macam mana Kak Ros macam cabaran di musim Covid ni, macam mana Kak Ros buat penyelesaian dia tu?
Okey macam ni. Masa PKP dulu semua orang pun jam. Bisnes tak boleh buat. Kedai kami pun terpaksa tutup lebih 2,5 bulan. Habis tu apa yang kami buat? Kami duduk dengan keluarga. Anak-anak kami waktu tu, anak kami yang ramai tu berminat melukis. Dia pun berminat sangat melukis. Jadi kami kata, hamba buat apa yang patut. Lukislah apa yang rasa nak lukis. Kemudian lepas pada tu, sebenarnya kami ni lukisan lukisan anak kami. Alhamdulillah semua pandai melukis. Okey. Nak cerita masa PKP ni sepatutnya kami dah waktu tu kami dah naik manager. Sisi kami untuk naik manager pada waktu tu hampir lebih kurang dalam beberapa belas sisi je lagi. Tapi disebabkan COVID waktu tu, walaupun dalam bulan tu masih ada lagi beberapa belas hari, sepatutnya nak cari beberapa belas sisi tu kami boleh dapat. Tapi disebabkan semua branch Forever waktu tu ditutup terus. Nak order apa semua tak boleh. Kami terus stuck kat tu. Waktu tu kami dah rasa macam down, kecewa. Sampai kami dapat mesej daripada youth leader kata macam mana. Dia kata dia suruh kami waktu tu dia kata order barang. Waktu tu walaupun kami dah tak boleh tak boleh jumpa downline. Kami masa tu beli juga produk, kemudian kami pergi edar dekat kat downline kami. Waktu tu alhamdulillah 5cc kami tak jatuh juga. Kami buat kat 5cc dengan cara beli macam tu. Kemudian apabila kami rasa kecewa sikit, youth leader bagi mesej kat kami kata buat sale. Dia kata ambil order juga waktu ni. Nanti dia kata nanti Abang Yusuf dengan Kak Ros susah kalau kita tak buat juga sale. Kemudian kami dengar juga dia punya nasihat tu, kami buat sale juga waktu tu. Kemudian untuk naik manager, kami waktu tu memang dah habis dah sebab nak jadi manager. Kami kena start balik. Waktu bulan 7 waktu tu. Bulan 5, 6, 7, 8 tu kami start buat balik untuk kumpulkan sisi kami. Kami terpaksa buat 150 sisi. Kami kena bina semula. Tu yang jadi kami jadi manager lambat. Kalau kami manager awal sikit, kemungkinan kami punya target nak capai CBM, nak capai Eagle Manager dah tak jauh dah. Tapi inilah puncanya. Kemudian pengalaman kami, kalau kita nak cari downline, nak cari orang baru, biasanya bila kita jumpa mereka kata, kita cerita mereka kata no, kita jangan kecewa. Kita cari lagi sampai kita dapat, walaupun kita dapat 10 no, insya-Allah yang ke-11 tu akan kata yes. Kalau kita cari orang tak dapat, kita next je. Okey. Kemudian waktu tu kita masa kita ada masalah, penyelesaiannya kita kena minta pertolongan dari Allah. Tu je. Okey. Kemudian okeylah Ali. Macam tu cukup, tak boleh panjang sangat. Okey. Terima kasih Abang Usop, Kak Ros. So tengok kita nasihat kita pada malam ni semua pun ni pun daripada Rich Academy, nampak. So Ali nak tanya rasa yang mana yang dengar live ni rasa beruntung tak duduk dalam Rich Academy? Sebab kita orang memang asal daripada Rich Academy kan. So kita orang memang rasa beruntung sangat sebab time PKP tu banyak kita boleh belajar dalam team. Okay? Dan banyak yang youth leader ajar kita macam mana kita nak dapatkan penyelesaian, okay? Bila kita tak mau stuck, okay? Dalam musim COVID ni kan. So yang mana rasa beruntung, type dekat bawah Ali nak tengok untung dalam ada dalam Rich Academy ni. Okey, kita dah hampir ke penghujung sesi kita malam ni. Nampak sisi nampak sebab ligan lagi 50 sisi. Tu dengan sisi pula. Okey. So Ali percaya apa saja kita buat, kita mesti ada matlamat. Okey.
So kalau tak ada matlamat ni, kita susahlah nak capai apa-apa yang kita nak kan. So boleh tak Kak Ros dan Abang Usop kan cerita sikit matlamat Abang Usop dan Kak Ros di Forever Living. Okey. Matlamat kami di Forever Living sama juga macam semua orang dalam grup Rich ni, semua orang yang FBO dalam bisnes ni, semua nak capai target. Okey, capai target kami yang pertama untuk tahun ni, insya-Allah kami akan cuba capai F2D dalam tahun ni. Insya-Allah doakan. Kemudian kami akan cuba capai Eagle Manager awal tahun depan. Kerana masa sampai ke bulan 4, kami akan cuba seawal tahun depan lah. Kami akan capai awal tahun lah. Kemudian tahun depan, tahun 2021, insya-Allah kami target mesti kami nak capai CBM. Okey, itu je. Yang lebih-lebih lagi kita cubalah usahakan. Kemudian last sekali sebelum ni kami nak ucapkan terima kasih lah kepada semua kawan-kawan yang tolong bagi semangat dan menonton. Yang tengok live ni Terima kasih semua. Kemudian terima kasih semua yang lihat live ni apa yang baik tu ada lagi. Ali? Apa cerita lagi? Ada apa? Okey. Ada lagi ke? Okey, ada. Okey, ini kita nak bagi review sedikit satu dua video lah satu dua video yang macam mana kami ni Abang Usop dan saya adalah manager utara. Okey. So kita nak review sikit video. Okey. Video-video ni yang dihasilkan oleh GLT Youth Leader. So kita review sikit video ni. Short video. Ni bukti bukti yang pukul 4 petang sampai pukul 10 malam. Tengoklah muka macam mana ada seorang-seorang. Kan? Tapi apa yang best kat video ni yang video tadi tu, apa istimewa dia yang Kak Yus ni dia macam tak boleh tengok kamera tau. Dia mesti perasan. Okey. Ni ada lagi. So they say that you live and you learn like dihasilkan oleh Kak Ros dengan Abang Usop. Buku tu. Sign bersama semua. Macam tim di Singapura ni. Macam ni. Buku tu lah. Buku semua. Ini kami di Singapura ni cakap. Kambing relek pula. Kan. So inilah event. Yang ni semua majoriti semua ni adalah orang-orang Sungai Petani, yang berada di sekitar Sungai Petani ni yang sebenarnya Kak Ros dengan Abang Usop ni dia punya customer yang paling banyak masa malam ni. So yang tu sedikit review video. So kita tengok. Umur. Bunyi gitar, irama twist. Inilah rakan sesi Kak Yus di sana. Oh si gadis manis, dengan lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda.
cari, tak ku temui, puasku bertanya, tiada berjumpa. Tim utara lah untuk Kak Yus dan Abang Wan yang bersusah payah datang ke utara, insyaAllah. Dan kita doakan Kak Yus dan Abang Wan pun tahun depan selamat sampai ke Malaysia, insyaAllah. Itu kita akan gemparkan lagi tim Kak Yus dan tim Risk Academy. Bila Kak Yus dah balik, insyaAllah. Kita sama-sama doakan. Dan yang paling penting, kita sama-sama doakan yang Kak Yus bulan ni, insyaAllah kita doakan settle GLT, Youth Leader. Yang tu yang paling mahal tu. Okey. Okey, saya ada sedikit ucapan untuk Abang Sur dan Kak Ros. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir di live interview kita pada malam ni. Okay, yang paling saya respect dan yang paling saya hormati adalah Kak Ros dah berusuk tutup kedai awal. Yang tu lah. Yang tu yang saya paling respect lah. Untuk apa? Untuk bagi kita yang dalam live ni, okay, ilmu dan apa semangat untuk kita terus berada di Forever Living. Okay. So alhamdulillah kita pun dah di penghujung. Jadi berakhirlah sesi live interview kita malam ini. Semoga semua yang hadir live pada malam ini dekat 100 orang. Oh, aku minta 100 dapat 100. Kalau aku tahu aku minta 200 tadi. Boleh dapat lagi 200. Kan? So alhamdulillah, semoga penceritaan Kak Ros yang berusuk pada malam ni dapat manfaat, okay, dan ilmu yang berguna untuk kita. Sebab orang yang berpengalaman 20 tahun berbisnes, okay, bukan satu masa yang pendek. Okay. Okay, di sini kami bertiga, okay, ingin bermohon maaf, okay, bermohon maaf jika ada salah ataupun terkasar bahasa yang mengguris hati. Okay, sepanjang live kami tadi, kami minta maaf. Okay, yang baik semuanya datang dari Allah Ta'ala dan yang kurang itu adalah daripada kami sendiri. Okay. Dan jutaan terima kasih juga kepada GLT Youth Leader, okay, GLT Youth Leader di mana telah memberi slot untuk live interview yang sangat-sangat terbaik ni. Okay. Banyak bagi manfaat kepada orang. Okay. InsyaAllah kita di Forever ni, okay, dan saya harap Risk Academy akan jadi terkenal satu dunia, okay, di bawah naungan Youth Leader, JLT Youth Leader. Dan kita dalam Risk Academy ni jangan mudah down dan selalu bersemangat. Okay, semangat. Yes, no limit. Go, millionaire. Semangat. Okay. So buat tanpa tapi, okay, buat tanpa henti. Jangan banyak alasan dan terus buat sampai jadi, insyaAllah. Dan saya Ali Nida ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Ros sekali lagi, dan terima kasih kepada semua tim Ali Nida Utara, manager Linda, manager Yusuf Nita, manager di Brunei Haji Alimi, okey, manager Haji Azmi, okey. Semoga semua Ali Nida nak tarik sama-sama berjaya di Forever. InsyaAllah kita jumpa di pentas dunia. See you all at the top. Bye-bye. Okay, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye.